به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا مضل له. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan masail jahiliyah, permasalahan perangai jahiliyah zaman Nabi SAW, pada masalah yang ke-40, iaitu mencela hikmah ataupun kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mengaturkan. Di antara perangai golongan jahiliyah ini, iaitu mereka mencela hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bernama Al-Hakim, yang bijaksana, yang menentukan segala-gala dalam kehidupan manusia ini, sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Mana Cik Mak kita mana jadi Perdana Menteri ke? Ya, Kak sumpah takut tak mai malam ni. Baik, Allah yang bernama Ahkamul Hakimin. Al-Hakim di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, iaitu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dan boleh juga kita katakan bahawa orang yang ada perangai jahiliyah ni, mereka tidak nampak hikmah di sebalik sesuatu penciptaan ataupun sesuatu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Kalau dia nampak pun, dia nampak keburukan. Ada tu. Baik. Kalau dia nampak pun, dia nampak keburukan, dia tak nampak kebaikan. Orang mukmin, semua hikmah di sebalik penciptaan ataupun terjadinya sesuatu perkara, dia nampak dengan kebaikan, yang kita sebut sebagai satu perkara yang berlaku, kita kata mesti ada hikmah di sebalik itu. Baik, dia kata sini, di antara perangai jahiliyah mencela hikmah Allah, dan mereka menafikan Allah yang maha bijaksana dalam penciptaannya. Maknanya Allah menciptakan apa-apa yang mana dia tidak memiliki hikmah padanya, juga memerintah dan melarangnya dan tidak memiliki hikmah apa-apa pun. Kebijaksanaan Allah buat sesuatu ni Tuhan ni tak bijak. Allah Ta'ala menyebut hal ini dalam firman-Nya, wa ma khalaqna as-samaa'a wal ard wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Surah Sad ayat yang ke-27.
Dan kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang kafir, dan mereka kafir itu kerana mereka akan masuk ke dalam neraka Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, firman Allah Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu la ilaha illahu wa rabbul arshil karim. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah Raja sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Rabbnya yang mempunyai arasy yang mulia. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samai wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bilhaq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ia bermaksud, dan dia tidaklah kami tidak menciptakan langit dan bumi dan ada di antara keduanya secara main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39. Baik, kita nak faham hikmah ni, kita kena faham nama Allah Ta'ala dulu. Sebab sesuatu yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla ini mempunyai hikmah. Sama ada berbentuk penciptaan ataupun penentuan kepada suatu perkara yang Allah tentukan kepada kita. Dan kita tidak boleh nak ingkar kepada hikmah ini, sebagaimana keingkaran orang jahiliah, termasuk Yahudi Nasara. Penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Nabi Muhammad ini daripada kalangan bangsa Arab, mereka seolah tidak boleh terima. Oleh kerana itu mereka lawan Nabi, dengan mereka lawan sungguh-sungguh. Allah yang bersifat dengan Al-Hakim, salah satu daripada nama Allah yang sangat indah, yang jarang kita hayati. Hikmah ni mari pada Hakim. Hakim kita kata yang maha bijaksana. Dalil Al-Quran banyak. Bijaknya Allah. Apa makna bijaknya Allah ni? Dan apa kaitan dengan hikmah ni? Baik, orang yang cerdik, dia tidak akan buat sesuatu tanpa sebab. Dia mesti ada sebab. Hanya orang yang bodoh sahaja buat sesuatu tanpa sebab. Orang yang ikut hawa nafsu, itu pun sebab juga, sebab hawa nafsu dia. Orang gila je buat benda tak ada sebab, sebab dia gila. Mesti ada sebab. Orang mukmin buat sesuatu perkara, sebab apa dia buat? Sebab orang mukmin buat tu kerana Allah suruh dan Nabi suruh. Dan orang mukmin dia fikir satu lagi, natijah keputusan kepada apa yang dia buat itu sama ada diterima ataupun ditolak. Orang mukmin dia fikir begitu. Sebab itu dia buat satu amalan, kita tanya sebab apa awak buat? Sebab Nabi buat. Mesti ada hikmah di sebalik itu. Itu orang bijak. Dan dia fikir ada hikmah, ada sebab dia. Nabi suruh kita lepas makan, Nabi suruh jilat tangan kita.
Tapi jilat tu janganlah keterlaluan. Sampai 5 jari masuk dalam mulut, tu keterlaluan. Kita tidak boleh mencela orang yang jilat jari, bukan jilat gitu, masukkan jari dalam mulut. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh nak kata bahawa orang makanlah talam tu nampak jijik, kerana itu juga sunnah Nabi. Kita tak mahu makan tak apa, dan kita orang Melayu ni nak makanlah talam, tengok-tengoklah juga tak, kalau makan tom yam pula talam juga ada kuah. Ke tuan-tuan makan pulut durian pula talam juga. Itu lagi kacau dah. Nampak tidak eloknya Islam itu. Kalau kita makan roti, mungkin cicah kambing kan, mungkin makan talam. Kerana itu mungkin adat dia. Dan kalau kita buat apa, dapat sunnah Nabi SAW. Muttaba' sunnah Nabi. Kita makan roti dengan 3 jari, betul? Sebab Nabi makan 3 jari. Tapi kalau kita makan nasi 3 jari, nampak bodoh. Betul tak? Makan lepas maghrib, nak lekat subuh nak baru sudah. Nambah pula lagilah 3 jari bila nak masuk. Maka Islam ni dia tak bagi nampak bodoh orang menganut Islam ni, biar cerdik. Jadi orang mukmin dia fikir bahawa mesti ada hikmah sebab apa Allah Ta'ala suruh ni. Ada orang buat kajian dalam masalah sains semayang ni, kita bukan nak kata tak setuju, tapi itu hikmah dia juga. Tapi sebenarnya hikmah yang sebenarnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Segala ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni mempunyai hikmah di sebaliknya. Baik. Orang jahiliyah, yang ada perangai jahiliyah ni, dia rasa sia-sia dia buat, tak ada apa-apa. Yang pertama, kerana dia tidak beriman dengan Allah yang Al-Hakim, yang bijaksana. Sedangkan dalil Al-Quran mengatakan wa huwal azizul hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala sebut juga wa huwal hakimul khabir, dan Allah Ta'ala yang maha bijaksana khabir, ini juga makna mengetahui. Al-Hakim ada beberapa makna. Yang boleh kita ambil malam ni 2 makna yang mudah untuk kita faham. Yang pertama, Al-Hakim maknanya pembuat ataupun penentu hukum. Dah hukum Allah ni kena ingat, ada yang bersifat kauni, iaitu takdir, dan ada yang bersifat syar'i, iaitu ketetapan. Ada yang berbentuk takdir Allah, ada yang berbentuk ketetapan syariat Allah. Siapa-siapa pun kena buat begini. Tu makna yang pertama, pembuat ataupun penentu kepada hukum. Sebab tu orang yang menentukan hukum ni kita panggil hakim. Hakim maknanya keputusan di tangan dia. Dah hakim ni cerdik. Allah Ta'ala lagilah cerdik. Dia tak buat dengan apa-apa yang dia buat tu sia-sia. Kita tengok semut tu kecil je. Kita tak boleh nak cela, kita kata Tuhan ni buat apa semut ni kecil. Tak boleh. Sebab kita telah mencela kebijaksanaan Allah Ta'ala. Mesti ada sebab. Itu kalau dari sudut penciptaan. Dari sudut perkara yang berlaku, kita kata kenapa Tuhan buat begini tu? Ada hikmah. Mesti ada hikmah yang Allah Ta'ala nak ajar kita. Sebab Allah Ta'ala ni bijak. Allah Ta'ala ni bijak. Mungkin dia bagi satu benda kepada kita ni, kita kata macam Allah Tuhan buat begini pada aku, kita kata begitu. Itu celaan jahiliah lah tu.
Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Kita selalu tanya Allah, ya Allah, aku tak tahu apakah hikmah yang kau uji aku begini, tapi tolonglah tenangkan dalam ujian, dalam kesabaran, sebab kita tak tahu hikmah Allah Ta'ala. Jika kita fikir lagi dalam, dia keluarlah, oh rupanya begini hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita nilai satu perkara itu dengan pandangan yang baik. Kita duduk berkawan, contoh berkawan hari-hari, baik kita berkawan dengan dia, sedar-sedar dia khianat pada kita. Duduklah berkawan ni khianat. Kalau dia tak khianat pada kita, kita tak tahu dia itu pengkhianat. Betul tak? Tak ada kena-mengena dengan politik ni. Ada kena-mengena. Takut pengkhianat ni masyhur sikit perkataan ni sehari dua ni, pengkhianat ni dah. Khianat apa? Politik gitulah. Kalau tak nipu tak panggil politik. Siapa hak pandai sekali nipu, dia hak menang. Nah, mana air? Kosong air. Tak ada air. Terkejut saya. Ingat kejing mana hak minum. Tak ada air. Baik. Dapat mari dua. Lupa kalau siapa Perdana Menteri dapat terlupa ai. Bismillah. Begitulah kebijaksanaan Allah. Kalau kita tak berkawan dengan dia tak khianat, mungkin kita tak tahu. Orang yang khianat pada kita, contoh, saya dah buat umrah orang khianat. Hak dia khianat tu khianat lah. Yang kedua, hikmah daripada dia khianat tu menyebabkan kita tahu urusan umrah tu, dan kita tahu jalan mana orang boleh tipu kita. Nescaya kita tak tipu orang lah. Bukan balas dendam, kita tipu orang sebab orang tipu kita, tidak. Oh gini hikmah dia bawa aku tahu. Dan kalau kita tahu hikmah tu, nampak macam bodoh lah kalau kita terima kasih ke dia. Terima kasihlah awak tipu saya, nampak macam bodoh lah. Tetapi kalau dari segi logiknya, terima kasih juga ke dia. Sebab dengan dia tipu kita tu, Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita. Tu benda dia, hikmah. Semua hikmah ni Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Cuma kita tahu setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau berbentuk keadaan, dan segala benda penciptaan Allah ni kita tahu hikmah apabila kita mengkaji dia. Kita tahu hikmah dia. Nabi tidur sebelah kanan. Nabi tidur sebelah kanan gitu tak? Nabi tak tidur sebelah kiri. Tanya doktor bab tidur ni, doktor kata memang kalau kita tidur sebelah kanan, jantung kita sihat, dia kata. Tu doktor sebut pada saya lah, jantung kita duduk sini. Kalau tidur sebelah kiri, dia kata jantung kita terhimpit sikit. Itu kata doktor. Orang yang penyakit apa, dia panggil penyakit terhenti nafas tengah tidur ni, saya tak reti nak sebut lah. Bahasa sains dia tu lah. Penyakit tu, dia tak boleh tidur di sebelah kiri. Dia kena tidur tu, dia kena pakai oksigen. Sebab dia boleh berhenti nafas dia dengan serta-merta masa dia tidur tu lah. Punca penyakit tu mari daripada tak cukup tidur ataupun tak boleh tidur malam. Dia ada penyakit gitu, tak boleh tidur malam. Sebab malam ni untuk tidur. Kalau malam pun kita berjaga, siang kita tidur, memang kita akan letih.
letih dan otak kita tidak segar sebagaimana segarnya orang yang tidur pada waktu malam. Itu kajian doktor, kita kata, oh, sebab tu ada hikmah Nabi buat begitu. Yang pertama sekali, sebab Allah Ta'ala pelihara Nabi ni dengan penuh kebijaksanaan. Baik, adakah Nabi tak kena penyakit? Nabi kena penyakit sebab Nabi juga orang biasa. Nabi juga orang biasa. Di akhir hidup Nabi SAW, kaki Nabi ni bengkak. Nabi nak bangun susah, tubuh Nabi agak besar sikit di saat akhir-akhir Nabi sebelum wafat. Kaki dia bengkak, maknanya ada penyakit. Nabi juga sakit sebelum daripada Nabi wafat. Bukan bermakna Allah Ta'ala jaga Nabi sihat, tidak. Nabi sakit juga, tapi hikmah di sebalik apa yang Nabi buat tu. Makan tamar contoh. Tamar. Maka buah tamar ni bukan yang budaya Arab sebab tamar itu ada di Arab. Tidak. Berbuka puasa sunat dengan tamar. Kenapa tamar? Kerana gula yang ada dalam buah kurma itu masuk dalam perut kita, boleh proses dengan cepat menjadi gula. Setelah kita puasa lama, darah dalam gula dalam darah itu berkurangan. Sebab tu kalau orang kecil manis, dia nak puasa, dia nak berjalan jauh musafir, dia bawa buah kurma. Kalau dia hypo, dia makan kurma tu. Cas dia lebih cepat. Walaupun kita kata makan gula-gula pun boleh, tapi tamar itu lebih beri tenaga. Munasabah Nabi makan tamar semasa berbuka. Dan banyak lagi lah hikmah-hikmah di sebalik yang kita tak nampak pun. Semut, kecil je semut ni. Kita kata Tuhan dah buat semut ni, Allah apalah, dah mari habis gula kita. Kita cela semut itu, seolah-olah kita cela kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bijak dia jadi semut ni. Semut ni Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis, Qaryatun Naml. Nabi lalu di suatu tempat, Qaryatun Naml, kampung semut. Kita kata kampung apa, sarang dia kecil. Rupanya kalau kita tengok sarang dia sebenar, bukan dia duduk di bawah buku kita, bawah almari itu, tidak. Dalam tanah tu kerajaan dia sebenar tu, penuh bawah tu. Dia buat lorong pergi kawasan tu, kawasan dia letak makanan apa, sehingga dalam National Geography tu digali semut tu penuh kawasan ni, seolah-olah satu kawasan masjid ni. Dia pergi lorong situ tempat ni, lorong situ tempat ni. Ada kampung-kampung dia, dan setiap kampung tu ada ketua dia. Ada ketua dia. Dia merintah masing-masing, parti masing-masing, dia tak berebut lah. Tu semut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu Suratul Naml. Nabi Sulaiman dengar perkataan semut, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Perkataan semut itu dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila Nabi Sulaiman lalu, semut kata, wahai semut-semut, jom kita masuk. Udkhulu masakinakum, masuk kepada tempat-tempat kamu, kerana tentera Sulaiman nak lalu. Nabi Allah Sulaiman dengar, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita kena percaya. Sebab apa semut tu dia berjalan, dia jumpa sama dia macam cium tu. Dia ada bau sama-sama puak dia tu. Dia tidak akan bagi puak lain masuk kawasan dia. Tu semut. Betul tak puak aku ni? Tengok. Dia ada deria bau dia masing-masing. Itu hikmah Allah Ta'ala buat semut. Lebah pun lebih kurang semut juga. Dan lebah ni tidak adalah arkitek yang paling pandai sekali. Dengan tidak ada kayu ukurnya, dia boleh buat sarang dia tu sama. Semua sama. Kita kata tujuan apa Allah Ta'ala buat? Ada tujuan.
Sebab tu Allah Ta'ala kata suruh kita berfikir. Berfikir dengan apa? Ayat yang kita bacakan tadi. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Berfikir berkenaan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu. Itu kalau berbentuk kejadian. Berbentuk kejadian. Macam saya cerita tu, ular di padang pasir tu yang dimakan oleh unta tu. Kita kata ular ni kalau gigit kita, bisalah, matilah kita. Tapi ular di padang pasir tu, dia beri makan, masuk ke dalam perut unta, melalui mulut unta tu, letak air sampai dia telan ular tu, dia boleh mengobati penyakit alhim, penyakit unta tak kenyang minum air, dia panggil. Unta tak kenyang minum air. Unta ni kalau dia kena penyakit tu, dia panggil gila air. Dia minum sungguh air, dia minum sungguh air, minum sungguh air. Lebih kurang orang gila kedai kopi gitu. Hari kedai kopi, hari-hari kedai kopi, dah tahu sebab apa. Masjid malam hari, lebih kurang unta tadi lah. Nasib baik orang kata unta, kalau orang kata bewok, lagi sakit hati tak? Lebih kurang unta tu lah. Unta gila air dia kan ni. Dia makan minum sungguh. Dah tuan dia tahu unta ni kalau minum banyak mati. Lemahlah jantung dia. Dia akan cari ular lebih kurang panjang ni lebih kurang. Panjang ni. Belang-belang gitu. Tengok YouTube ada. Type ular, unta makan ular, tulis. Dia keluar lah. Seorang Arab Badui pelihara unta tu, dia buka mulut unta tu, dia masukkan ular besar ni tu, dia masuk dalam tu, dia letak air, letak sampai telan. Ular tu dia tak mati, separuh-separuh mati. Supaya bisa tu ada lagi. Bisa dalam ular itulah yang mengobati penyakit alhim unta tadi. Tu hikmah dia. Mana dia jumpa tu kita pun dah tahu. Mana dia jumpa tu. Saya duduk di Yaman dulu. Orang Yaman ni dia makan qat. Qat dia panggil, daun qat. Dia akan, mulut dia akan jadi gini. Sebelah ni. Dia tak makan tu hari-hari. Asal daun qat ni kambing makan. Asal ada kambing, dia pelihara kambing. Kambing tu makan, lepas kambing tu makan, nampak kambing tu meloncat. Cergah nampak. Makin gemuk. Dia tak lagi kambing dia makan, tuan dia pula makan. Sakit hati kambing tu. Dah, tuan dia pula makan daun. Makan daun tu. Daun tu pula jenis macam-macam. Ada grade dia. Kalau di pasar tu ada grade dia. Macam orang jual tembakau tu. Tembakau ada grade ni lah. Sama lah. Ada satu daun tu kalau kita makan, hak mengantuk, hilang mengantuk. Cakap banyak dia bercakap. Dia macam masuk obat. Macam minum ketum gitu. Cakap. Dia tak mabuk. Ada hak campur dia lain mabuk ada. Daun qat dia panggil. Tu perangai orang Yaman. Kalau pergi di Yaman nampak lah. Kita hari-hari tengok tu. Dia bertaksi kadang-kadang. Pensyarah pun makan. Kadang tu imam pun duduk gitu. Penuh di mulut dia kadang-kadang. Dia ada yang makan tu cepat ingat apa tu tengok. Kalau kita duduk study malam tu, kita makan. Esok jawab puasa tu, dia lacur jawab puasa. Lepas jawab tu tidur, jamuk tu sampai maghrib tu. Dah dia macam-macam jenis daun dia tu. Mula-mula kambing makan, lepas tu orang makan. Tu semua kebijaksanaan Allah buat sesuatu. Hatta benda yang tidak baik yang Allah Subhanahu wa taala buat, dia punya tak baik tu, manusia, contoh kita kata Allah Taala buat babi. Apa hikmah Tuhan buat babi? Haram. Kenapa Allah Taala buat babi dan daging khinzir tak boleh makan? Kita kata daging khinzir, daging sama macam daging lembu. Betul, sama-sama daging. Tetapi kuman yang ada pada khinzir itu tidak dapat dihapus walaupun direbus dengan 100 darjah Celsius. Boleh tanya orang kesihatan, boleh tanya dia macam mana, betul ke tak saya kata? Betul. Walaupun dibakar dengan api yang cukup panas, tidak boleh hapus kuman itu. Kita kata kenapa Islam suruh sembelih kesian binatang, suruh sembelih? Kenapa Islam suruh sembelih binatang, lembu, kerbau dan sebagainya?
Kerana bila sembelihnya satu binatang, kecuali binatang-binatang ikan dan sebagainya ni, ayolah, ni binatang kaki empat ni, al-an'am dia panggil dah, suruh sembelih. Ataupun ayam, begitu juga. Bila sembelih dia, darah yang keluar tu darah kotor. Darah yang keluar tu darah kotor, tinggal darah bersih saja dalam. Tak ada lah virus. Tu mari corona tu. Punca dia buat tu melantak semua. Habis dia makan. Kelawak pun makan, kucing pun makan, anjing pun makan, anak tikus pun habis. Allah tak cukup makanan. Hei, manusia pun makan buat tu jangan main-main. Janin tu pun dia makan juga. Dia buat sup janin tu. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu Islam mengharamkan satu perkara, menghalalkan satu perkara, walaupun nampak macam kita nak bunuh. Memang kita kena bunuh lah dia. Kalau kita katak kepala begitu pun mati juga lembu tu. Kerbau tu mati kalau kita katak kepala dia kuat-kuat. Ataupun tembok dia mati. Tetapi dengan cara penyembelihan boleh mengeluarkan darah yang kotor, dan bila darah kotor tu keluar, maka kuman itu keluar sekali. Itu hikmah. Dan Nabi sebut, idza dzabahtum, apabila kamu nak sembelih, fa ahsinu dzibah, kamu perelokkan sembelihan kamu. Ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikat satu kaki, tarik. Ikat dia tali satu kaki ke belakang, tarik sampai jatuh lembu tu. Lepas tu geraklah. Ni tidak nak sembelih lembu tu, Allah kesian lembu tu, dekat kaki tangan lembu, 4 kaki ditarik. Kau ni tarik, kau ni tuk bila, kau ni tuk imam, kau ni kakai lembu tu, nak boleh ke mati. Itu bukan cara sunnah Nabi tu. Pokok kita kena belajar cara sembelih sunnah ni. Cara belajar orang lain lah, saya tak kerti nak ajar, sebab saya takut darah. Tak boleh sembelih lembu ni. Belajar, tapi cara tu tahulah. Ikat satu kaki, lepas tu kita tolak lembu tu, kambing tu rebah. Bila rebah lembu tu, kita ambil pisau, tak boleh tunjuk depan dia. Kalau 2-3 ekor kita nak sembelih raya korban ni, tak boleh tunjuk depan dia. Dah mati dah kawan dia seorang, kita tunjuk pula, nampak ni. Kita buat kita. Islam marah buat gitu. Kita kena sembunyikan pisau tu pada dia. Dan orang hak sembelih ni duduk dia tengok je. Dia kata, okey boleh sembelih dah. Dia pergi tu sembelih. Tu je. Itu sahaja. Dan jangan tindih kuat sangat kalau lembu tu tak besar lah. Kalau carole tu memanglah kena tindih kuat-kuat. Ini adalah benda yang diajar Nabi kita SAW. Pisau mesti tajam. Bukan time tu baru nak asah depan lembu tu dah lah kita nak sembelih dia, asah depan dia pula. Islam begitu menitik beratkan soal kemanusiaan. Bukan manusia je, makhluk ni, makhluk fitrah. Seekor makhluk, lembu, kambing ni dia ada perasaan dia sendiri. Kita tengoklah kalau orang biasa pelihara lembu, dia hilang anak, dia cari anak dia merata, menangis dia cari anak dia. Kok tu dia cari, kok ni dia cari anak dia. Hilang anak, maknanya fitrah dia. Hilang anak, cari anak. Sebab tu kita kata orang buang anak lebih teruk pada lembu lagi. Baik tukar IC tu, dia jadi lembu, lembu jadi dia. Bapa dah buang anak kata-kata. Allahu Akbar. Itu dunia yang lebih teruk daripada binatang pada hari ini. Baik. Makna yang kedua ni, Al-Hakim tepat, bagus, meyakinkan, menetapkan satu hukum yang bersifat syarak ataupun bersifat takdir. Maknanya suatu perkara yang Allah Ta'ala buat sesuatu tu tepat. Allah Ta'ala buat kepada kita satu perkara, Allah Ta'ala nak kita jadi gitu. Setelah kita tidak mahu, itu takdir Allah. Kita jangan nak kata bahawa kenapa aku jadi gini, sebab apa Allah Ta'ala buat gini. Kita boleh tanya sebab apa, tetapi jangan mencela takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tidak datangnya kepada kita satu perkara itu melainkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik.
Kalau kita tengok daripada huraian ni, maknanya hakim, nama Allah hakim ni ada dua benda dalam tu. Menetapkan hukum, satu, dan bijaksana menetapkan hukum. Menetapkan hukum satu, dan bijaksana dalam hukuman dia itu. Suatu hukum ataupun satu takdir, Allah Ta'ala takdirkan itu ada sebab, dan takdir Allah Ta'ala itu adalah takdir yang maha bijak, yang maha hebat. Baik. Dalil daripada apa yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqnas sama, dan tidak diciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya tanpa hikmah. Mesti ada hikmah. Langit, bumi. Langit menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain Allah Taala sebut, suruh tengok langit, mana retak dia. Kalau kamu buat rumah, buat bangunan ada retaknya banyak situ sini, roboh bangunan, maka projek yang langit Allah Ta'ala buat dengan tidak ada sebatang tiang, tidak pernah retak dan tidak pernah runtuh, kecuali apabila masa Allah Ta'ala nak suruh runtuh benda tu. Hikmah dia, manusia lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak kata buat apa langit, buat saja. Tuan-tuan bayanglah kalau rumah ni tak ada bumbung macam mana. Tak ada bumbung macam mana rumah ni? Tak cantik. Rumah tak ada bumbung. Dia mesti ada bumbung. Dan bumbung tu sama, warnanya sama, dihias pula dengan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dengan bintang-bintang, malam berkelip-kelip. Semua tu menjadi penunjuk arah kepada orang yang nak berlayar di tengah lautan, ataupun berlayar di padang pasir, ataupun dia berjalan di padang pasir, ataupun berlayar di tengah lautan, dan juga menjadi penunjuk arah timur, barat, utara, selatan pada waktu malam. Boleh faham ni? Ni hikmah dia. Jadi penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan itu bukan makna sia-sia. Ada sebab dan musabbab dia. Begitu juga Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak ciptakan langit bumi ini dengan main-main. Kalau kita nak sebut di antara yang dikatakan dalam masalah ini, bahawasanya Allah mengingkari dan memurkai orang yang klaimkan bahawa Allah tidak menciptakan makhluk dengan tujuan sesuatu. Kerana Tuhan sebut, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan itu dengan main-main? Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Manusia sia aku cipta manusia ni? Tidak. Mesti ada sebab dia. Dah kita dah mengaji dah begini, maknanya kita tidak akan lagi mencela sebarang keputusan Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau keputusan itu berbentuk benda yang tidak baik, kita fikir kenapa aku jadi begini. Mesti ada sebab dia. Kalau keputusan tu tak baik, kita nak hak baik, tiba-tiba mari hak tak baik, mesti ada sebab Tuhan bagi kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia tidak biarkan manusia ni hiduplah keadaan tertanya-tanya. Tidak. Ada jawapan dia. Kecuali benda yang manusia itu tak perlu tanya, senyap situ. Betul, kehidupan kita ni kita lalui bermacam-macam masalah yang menimpa. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita. Kita duduk seorang-seorang, kita fikir, oh banyak hikmah Tuhan bagi. Mungkin Allah Ta'ala bagi begini ni sebab aku ni banyak dosa dengan dia. Mungkin Allah Ta'ala bagi aku begini sebab aku ni kurang rapat dengan dia. Mungkin Allah Ta'ala buat begini sebab nak suruh aku ni minta doa dengan dia. Yang kalau Allah Ta'ala buat begini, mungkin aku tak ingat ke dia, lepas begini baru ingat. Manusia ni dah terantuk baru tersedar. Tu perangai manusia dah.
Itu hikmah Allah. Bahawa Allah Ta'ala buat benda semua tu adalah untuk kebaikan, supaya manusia fikir je. Fikir kebaikan, bukan fikir keburukan, tetapi fikir dengan kebaikan. Kita tengok betapa ramai orang yang tidak boleh menerima keputusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang jadi gila. Boleh jadi gila, tak terima satu perkara. Orang mukmin, dia boleh terima sebab dia percaya Allah Ta'ala ini baik, dan dia tidak menetapkan sesuatu itu kecuali penuh dengan kebaikan. Allah Ta'ala tetapkan sesuatu perkara penuh dengan kebaikan. Matlamat yang Allah Ta'ala nak supaya manusia tu pergi ke syurga Allah Ta'ala. Itu. Kalau kita ada masalah, bermakna mungkin kita masuk jalan yang salah, tidak jalan ke syurga. Allah Ta'ala temukan kita dengan seseorang, menjadi asbab kita jadi baik mungkin. Selama ni kita duduk dalam keadaan yang tidak baik, tetapi dengan asbab Allah Ta'ala jumpakan dengan seseorang, kita jadi baik. Kita kata, kenapa aku jadi gini? Jadi malah mari masjid berapa gini-gini. Kita cek diri kita lah. Kita pun tengok jadi malah mari masjid ni sebab apa? Duk sibuk dengan apa? Sibuk dengan macam-macam. Sebab itulah aku berdoa ni kurang Allah Ta'ala terima. Ada sebab dia. Allah Ta'ala tak hukum dengan biar gitulah mamat tu, ikut dia lah, aku tetap begini. Tidak. Allah Ta'ala itu alimun hakim. Innahu huwal hakimul alim. Dialah yang maha hakim lagi alim. Baik, satu perkara lagi. Sebab apa kita tidak boleh untuk mencerca benda ni? Kerana ilmu Allah mengandungi kesempurnaan Allah Ta'ala. Pengetahuan Allah yang maha sempurna, dan Allah yang bersifat dengan kekal, sifat mendengar, sifat memerhatikan. Bermakna Tuhan tahu jadi gitu. Asbab Tuhan buat begitu tu Tuhan tahu. Bismillah. Ada kawan saya dulu ngaji, dia kena tahan duduk dalam penjara sebab rumah dia tu adalah buku-buku yang dicok sebagai pengganas. Dia kena tahan, luar negara kena tahan, duduk dalam penjara. Kami 2-3 orang ni nak kumpul duit lah. Kumpul duit, tapi bila cek-cek tak ada apa pun. Cuma kerajaan kata kita kena hantar balik, kata. Hantar balik. Dia suruh kita beli duit hantar balik. Tiket tu dia suruh kita beli. Kami kata, mu nak hantar dia balik, mu beli tiket lah. Baru betul lah. Mu tangkap, mu suruh dia balik, mu beli tiket ke dia. Lawan, mana duduk berani, mana duduk benar kita lawan kerajaan ni. Buat kerajaan ni lah ni, kerajaan luar negara. Last sekali dia kena tahan dengan seorang syekh duduk dalam tu. Ada syekh tu kan, dia duduk 6 bulan. Dia mengaji dengan syekh tu habis kitab, pagi, siang, malam. Dia kata, saya duduk dalam ni relax. Dia kata tahanan ni bukan tahanan penjara tu. Dia kata tahanan ni okey, duduk di sel yang lain, duduk tempat yang lain, duduk dengan syekh tu. Jadi hari-hari boleh mengaji. Saya pun pergi, kita orang pergi, kita kata ni awak ni dah boleh dah ni nak keluar ni, ada duit dah ni. Tak payah kita nak duduk dalam penjara lagi. Aku kata mu ni macam Nabi Yusuf, suka duduk dalam penjara. Dia kata suka apa, makan orang tanggung. Lepas tu mengaji dengan syekh ni pula. Dia kata tu dia mengaji dengan syekh pula. Lepas habis mengaji tu, habis kitab Bukhari ke apa, barulah dia keluar. Hari-hari duduk mengaji. Hikmah. Sebagaimana ulama-ulama dulu di penjara, mereka tulis kitab dalam penjara. Macam saya pergi ke Cape Town baru ni,
Tuan Guru Abdul Salam daripada Indonesia dibuang negeri. Dulu tanah Melayu ni termasuk Indonesia lah. Dibuang negeri oleh Belanda ke Cape Town, jauh. Duduk dalam penjara 13 ke 14 tahun dalam penjara tu. Sepanjang dalam penjara itu dia berjaya menulis Quran dengan tangan, tulisan tangan dia, yang disimpan lagi di masjid tu. Tulisan tangan, tak ada salah baris walaupun satu. Itu hikmah. Orang mukmin yang pandai mengambil hikmah Allah Ta'ala. Kita rasa bahawa penjara ni tak ada orang lah. Penjara ni tak boleh bebas. Tetapi itu hikmah Allah Ta'ala. Seorang guru kita pun begitu juga. Dia kena tahanan rumah, duduk tahan di rumah, tak boleh keluar. Tapi dengan tahanan dia di rumah tu, berapa banyak dia boleh ulang kaji apa yang dia mengaji. Dia boleh tulis kitab pula, 2-3 jilid kitab dia, kerana asbab dia kena tahan. Fi Zilalil Quran, tafsir daripada Said Qutb, tulis tafsir tu dalam penjara. Tu ulama-ulama yang boleh kita sebut nama yang pandai gunakan masa dan hikmah Allah Ta'ala. Dia tulis kitab dia, siap kitab dia. Kita fikir satu perkara dengan keburukan. Kita fikir awak ni rumah ni kurang menjadi, kata. Dah, fikirlah hikmah dia tu, bahawa kita cukup dah dengan apa yang ada ni, jual sikit-sikit sudahlah, mungkin tak menjadi tu. Hikmah daripada Allah Ta'ala. Kalau menjadi sangat kan, kuliah pun kita tinggal, bukan orang sini tempat lain. Tu hikmah Allah. Nak suruh tuan-tuan mudah faham sikit dengan apa yang berlaku pada hari ini. Gitu juga dengan masalah kerajaan pun gitu juga, hikmah Allah Ta'ala. Sebab apa Tuhan bagi menang orang tu, Tuhan bagi turun orang ni, Tuhan bagi naik orang tu, tu hikmah. Ada hikmah yang boleh kita nampak dan kita boleh tengok hikmah tersebut dengan mata kepala kita. Siapa yang nak bela rakyat, siapa yang nak bela perut sendiri, siapa yang pengkhianat, siapa, kita boleh tengok. Tu hikmah Allah Ta'ala cukup-cukup baik. Allah Ta'ala buat satu perkara walaupun nampak tidak baik, tetapi kebijaksanaan Allah pada satu perkara itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu yang perlu kita fikir. Wallahu a'lam. Satu tajuk saja malam ni, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi